Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe YouTube channel saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong usaha saya untuk sentiasa menghasilkan video-video. Okey, malam ni saya nak habiskan janji saya untuk berbincang tentang biasness dalam kajian kualitatif dan juga maybe dalam kajian kuantitatif. Okay. Selama ini mereka daripada kelompok kuantitatif mengatakan kajian kualitatif ini sukar dilakukan kerana dia mempunyai banyak bias, kerana interpretasi yang diberikan oleh penyelidik kepada data-data kualitatif itu dikatakan bergantung kepada persepsi penyelidik sendiri. Sedangkan kajian kuantitatif dia berdasarkan numbers. Kalau signifikan, signifikan lah. Kalau tak signifikan, tak signifikan lah. Mereka ada threshold number yang mereka ikuti. Okey, saya berpendapat begini. Kajian kualitatif atau kuantitatif kedua-duanya tidak terlepas daripada biasness. Okey. Dan saya boleh mengatakan bahawa kajian kuantitatif juga mempunyai bias yang banyak. Katalah saya ingin buat kajian survey tentang sesuatu perkara, maka saya akan memilih beberapa isu, dan dalam pemilihan isu itu pun saya telah menunjukkan elemen-elemen bias. Saya akan mengambil isu-isu yang maybe menyebelahi pendapat saya, okay? Yang menyebelahi maybe my favorite subjek sahaja. Okey, mana yang walaupun penting tapi tidak favorite subjek saja, maybe saya ketepikan. Jadi timbul bias. Yang kedua, bila saya dapat satu isu, kemudian saya akan memilih teori untuk menggunakan variable daripada teori tersebut, dan katakan saya lebih cenderung kepada pendekatan kognitif berbandingan pendekatan let's say social. Jadi saya akan memilih teori-teori yang berkaitan dengan kognitif, bukannya teori-teori berkaitan dengan sosial. Jadi di situ juga saya telah menunjukkan satu bias kepada pemilihan teori. Kata dapat teori, maka saya pun cuba untuk membina menghasilkan soft construct daripada teori, kemudian membina item-item. Okey, katalah saya ambil dua teori kognitif. Okey, saya nak cuba gabungkan, dan saya akan memilih beberapa konsep yang berdasarkan rasional daripada literature. Maka saya memilih konsep tertentu saja. Jadi bila saya katakan berdasarkan kepada literature, sebenarnya kita membaca literature adalah juga pembacaan yang menyokong kajian kita berlakunya bias. Kemudian saya memilih konsep-konsep tertentu berdasarkan pemilihan yang bias tadi, maka terhasillah konsep-konsep yang saya rasa pada pendapat saya disokong oleh kajian lepas sebenarnya ada unsur bias itu. Okey, selepas dapat questionnaire, maka saya hantar kepada expert. Okey, katalah 3 expert ataupun 5 expert. Okey, expert tu sebagai seorang manusia, sama juga seperti penyidik kuantitatif ke penyidik kualitatif pun ada juga unsur-unsur bias. Kalau dia prefer kepada satu pendekatan lebih kepada psikologi, maka dia mungkin melihat aspek self-esteem, aspek motivation, itu lebih daripada aspek kognitif ataupun behavior. Jadi ada juga bias di situ bila kita berikan kepada expert untuk validate. Katalah selepas kita berjaya validate, kita buang mana yang tak betul, mana yang betul daripada pandangan beberapa orang expert tadi, maka kita akan memilih sampling teknik. Okey, maka pemilihan sampling teknik juga akan ada unsur-unsur bias. Okey, kadang-kadang kita milih kerana apa? Kerana ianya kelihatan lebih mudah daripada satu lagi. Okey, jadi banyak sebenarnya unsur-unsur bias berlaku sebelum kajian bermula dalam kuantitatif. Okey, kita balik pada kajian kualitatif. Bila kita interview temu bual expert akan memberikan pandangannya. Okey, bila dia berikan pandangannya kepada kita, maybe kita juga ada
bias di situ untuk milih pandangan-pandangan yang cocok dengan pandangan kita. Okey, walau bagaimanapun dalam kajian kualitatif kita ada triangulation. Okey, sama ada triangulation method ataupun triangulation teknik ataupun triangulation time. Okey, dan berapa lagi bentuk triangulation. Triangulation method bermakna kita ada dapatan yang berbeza-beza pendekatan untuk saling menunjukkan hubungan antara satu sama lain. Okey, kalau kita buat triangulation let's say masa, kita buat dalam beberapa masa yang berbeza. Okey, begitu juga apabila kita maybe membuat triangulation teori, kita pilih 2-3 teori yang berbeza yang maybe boleh memberikan penjelasan yang sama kepada apa yang telah kita dapat daripada hasil temu bual expert. Bermakna triangulation meminimalkan bias dalam kajian kualitatif, tapi tidak ada triangulation dalam kajian kuantitatif. Okey, kita nampak perbezaan di situ. Bayangkan, okey, sebab tu saya katakan kajian kuantitatif dia boleh berlaku kesalahan. Contohnya penyelidik tidak menyemak ciri-ciri parametrik, okey, data dan akhirnya menggunakan analisis parametrik. Okey, ataupun mereka menggunakan skala-skala ordinal umpamanya, tetapi menjalankan analisis parametrik, maka berlakulah sesuatu kesalahan yang ada kalanya memberikan hasil yang sama sekali tidak menggambarkan apa yang sepatutnya diperolehi. Bermakna kajian kuantitatif boleh berlaku kesalahan, totally out. Sedang kajian kualitatif tidak mungkin berlaku kesalahan, kalau ada pun adalah elemen-elemen bias. Kenapa? Kerana data itu keluar daripada yang ditemu bual. Okey, bermakna tidak berlakunya kesalahan statistik di situ. Okey, kita tidak uji signifikan mengatakan A lebih baik pada B, tetapi kita mengambil nilai, value, maka nilai dan value itu tidak sampai membawa kepada satu kesalahan yang totally out, seperti kajian kuantitatif yang kadang-kadang kajian itu sebenarnya tidak signifikan, tetapi oleh kerana sampelnya banyak maka dia menjadi signifikan. Dan sebaliknya, kadang-kadang kawalan tidak dilakukan dengan baik maka berlakulah signifikan. Okey, sedangkan ia adalah hasil daripada external variable, bukannya intervention yang dilakukan. Ini bermakna kajian kuantitatif boleh berlaku kesalahan secara total, tetapi kajian kualitatif tidak mungkin berlaku kesilapan secara total. Memang kedua-dua nature kajian itu berbeza, tetapi kalau nak diremehkan kajian kualitatif, sebenarnya kualitatif juga boleh meremehkan kajian kuantitatif. Sebab itulah kita meraihkan keperluan kedua-dua kajian tersebut. Kekuatan ada pada kajian kualitatif, kekuatan juga ada pada kajian kuantitatif. Walau bagaimanapun dalam social science, keutamaan patut diletakkan pada kajian kualitatif, dan kepada hard sciences kekuatan tidak boleh tidak kepada kajian kuantitatif. Okey, kenapa? Kerana kita mengukur sosial kemanusiaan, maka dia lebih kepada pemahaman daripada kita mempercayai angka-angka tertentu. Okey, itu sahaja yang sempat saya berkongsi. Alhamdulillah selesailah hari ini dan tercapailah hasrat saya untuk mendapat 1000 subscribers. Semoga saya terus berkarya dalam video-video yang akan datang. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.